Batang Kali. Tuan Speaker, soalan 109. Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Batang Kali ingin mendapat penjelasan berhubung kedudukan terkini penstrukturan semula industri air di Negeri Selangor dan juga kos pembelian syarikat-syarikat konsesi yang terlibat. Untuk makluman Yang Berhormat Batang Kali, 10 Julai 2015 yang lalu merupakan tarikh bersejarah untuk rakyat dan kerajaan Negeri Selangor kerana telah berjaya memeterai perjanjian tambahan ke atas perjanjian utama. Pada tarikh ini, kerajaan negeri telah berjaya merongkai kemelut panjang industri perkhidmatan air dan akhirnya, alhamdulillah, rakyat negeri berjaya memiliki semula perkhidmatan air untuk diurus secara holistik ke arah perkhidmatan yang mementingkan ketelusan, kebertanggungjawab, efisien, cost efektif serta dikawal penuh oleh kerajaan negeri. Lanjutan daripada itu, pada 15 Oktober 2015, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd atau Air Selangor dengan resminya telah mengambil alih pengurusan operasi Syabas dan Puncak Niaga Malaysia Sdn Bhd. Seperti yang telah saya janjikan dalam Dewan ini pada minggu yang lalu, maka pada 9 November 2015, saya bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah turun ke Ibu Pejabat Syabas, iaitu setelah 26 hari Air Selangor mengambil alih syarikat yang berkenaan. Dalam pertemuan di Ibu Pejabat Syabas, Kerajaan Negeri telah pun diberikan taklimat oleh pengurusan yang baru dan ada beberapa perkara yang telah kita kenal pasti. Pertama, kita dimaklumkan secara umumnya tenaga kerja Syabas dan Puncak Niaga mempunyai kemahiran yang tertentu dalam bidang-bidang yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun. Maka kerajaan negeri telah pun memberi jaminan bahawa warga kerja Syabas dan juga Puncak Niaga akan terus kekal berkhidmat di bawah pengurusan yang baru, tetapi ada kemungkinan beberapa fungsi kerja mereka itu perlu diperjelaskan supaya ianya lebih efektif dan berkesan. Yang keduanya, untuk makluman Dewan, 2 orang pengurusan tertinggi Syabas telah pun ditamatkan perkhidmatan mereka berdasarkan rundingan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang ketiga, saya juga telah mengumumkan bahawa mulai tahun ini, 2015, kita Air Selangor akan mengeluarkan laporan tahunan bagi syarikat Syabas dan Puncak Niaga yang kedua-duanya tidak pernah mengeluarkan laporan tahunan untuk pengetahuan umum. Yang keempat, ada beberapa strategi dan business plan yang telah dikenal pasti. Pertama, untuk melihat semula aset-aset air yang dimiliki oleh syarikat-syarikat ini dan keperluan untuk membaik pulih dan menaik taraf aset-aset yang berkenaan supaya mereka dapat mengeluarkan satu kapasiti yang lebih besar dan lebih efektif. Kemudian kita juga meneliti sistem pengagihan yang lebih cekap supaya ia dapat diagihkan secara adil kepada semua daerah. Seterusnya, isu NRW juga menjadi isu penting yang telah kita bincangkan dan langkah-langkah proaktif sedang dikenal pasti bagi menangani masalah NRW yang kian meningkat, sudah mencatatkan angka 34% dan pastinya ini akan memberikan kesan kepada kerajaan negeri dan juga pengguna. Dan saya juga sebelum ini telah mengumumkan bahawa 2 loji rawatan baru akan dibangunkan oleh kerajaan negeri dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri sebanyak hampir 800 juta, iaitu di Labuhan Dagang dan juga di Semenyih 2, bagi menampung keperluan kemungkinan kekurangan air ekoran kelewatan pembinaan Langat 2 yang sepatutnya siap pada 2017, tetapi kita dimaklumkan mungkin berlaku kelewatan sehingga 2019. Dan yang akhirnya, saya telah memberikan semangat dan motivasi kepada warga kerja Syabas dan Puncak Niaga bahawa mereka juga yang akan menentukan kejayaan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan industri ini dapat dilaksanakan secara holistik dan lebih efektif. Yang Berhormat, saya juga ingin memaklumkan bahawa pengambil alihan Splash
masih belum dimuktamadkan kerana pemegang-pemegang saham utama Splash telah menolak tawaran awal yang diberikan oleh kerajaan negeri. Maka kerajaan negeri telah pun melantik penilai bebas untuk membantu kerajaan negeri melihat apakah nilai yang adil untuk diberikan pertimbangan dalam pengambil alihan Splash Club. Di dalam perjanjian Air Selangor dalam perjanjian utama yang telah ditandatangani telah diperuntukkan bahawa Air Selangor hendaklah memastikan bahawa ia akan berusaha untuk memperoleh equity dalam dua syarikat Splash dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyelesaian. Dan dalam perjanjian utama juga telah diperuntukkan bahawa kerajaan persekutuan juga hendaklah dengan sedaya upaya memudahkan Air Selangor memperoleh Splash, dan memandangkan tempoh rundingan dengan Splash akan berakhir pada September 2016, maka perbincangan di antara Air Selangor dan Splash masih lagi berjalan. Akhirnya, untuk makluman yang berhormat, harga tawaran pengambil alihan 3 buah syarikat pemegang konsesi air keseluruhan berjumlah 1.68 bilion ringgit, iaitu 1.07 bilion ringgit untuk pengambil alihan Puncak Niaga dan 0.52 bilion ringgit untuk Syabas dan 0.09 bilion ringgit untuk Abas. Terima kasih. Soalan tambahan. Batangkali. Yang amat berhormat Bukit Antarabangsa, apakah pendirian kerajaan negeri dalam menjamin tiada kenaikan tarif air dengan pengstrukturan industri air, dan bagaimana kerajaan negeri akan mendapat sumber pembiayaan tambahan, kerana kita difahamkan hasil daripada tarif air kini hanya cukup untuk membayar perbelanjaan air terawat daripada PNSB, Abas dan Splash, sedangkan keperluan untuk membiayai operasi hari ini terutama dalam usaha menurunkan NRW seperti yang amat berhormat bagi tahu tadi, lebih kurang 34% perlu diuruskan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batangkali. Untuk makluman Yang Berhormat, mana-mana aset air yang telah diserahkan kepada PAB dalam skim penstrukturan semula ini, aset-aset ini yang memerlukan penambahbaikan akan dibiayai oleh PAB. Tetapi aset-aset air yang masih kekal di dalam pemilikan kerajaan negeri Selangor, ianya akan dibiayai oleh Air Selangor. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mana-mana program ataupun skim penstrukturan ini, pastinya ia akan memberikan implikasi kos untuk memastikan pengurusan air lebih efektif dan memberikan satu perkhidmatan yang bertanggungjawab dan secara holistik. Namun pendirian kerajaan negeri selama ini ialah untuk memastikan sebarang kenaikan kadar tarif air ini tidak akan membebankan pengguna dan rakyat di negeri Selangor. Dan itulah salah satu sebab mengapa kerajaan negeri mengambil keputusan hasil daripada akta wasiat yang diluluskan di dalam Parlimen supaya industri perkhidmatan air ini tidak diswastakan, malahan dikembalikan semula kepada kerajaan negeri, dan aset ini akan diuruskan oleh PAB. Dengan cadangan ini, kita percaya pengalaman yang ada di dalam kerajaan negeri dalam menguruskan Abas selama beberapa tahun secara cukup efektif, kita percaya kerajaan negeri dapat menguruskan industri ini dengan lebih efektif, dan sekiranya ada keperluan kenaikan kadar tarif, maka ianya akan ditentukan setelah kerajaan negeri mengambil alih keseluruhan syarikat-syarikat berkenaan. Hari ini kita lebih kurang dalam sebulan kita masuk dalam Syabas. Sudah tentulah Air Selangor sedang meneliti keseluruhan kos efektif dan kesan implikasi keuangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan negeri dalam memastikan kedua-dua syarikat ini dapat diurus dengan lebih bertanggungjawab. Walaupun sekali lagi saya beri jaminan sebarang kenaikan tarif itu tidak akan memberikan kesan dan beban kepada pengguna dan rakyat di negeri Selangor. Terima kasih. Tambahan. Pematang. Terima kasih. Saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri Besar mengenai pengambilan Splash. Sekiranya harga yang nanti akan dimuktamadkan lebih daripada apa yang kita sasarkan, sebanyak 250 juta,
apakah kerajaan negeri akan membuat apakah langkah-langkah kerajaan negeri untuk mengatasi jumlah sekiranya lebih, sama ada menggunakan reserve ataupun membuat peminjaman di pasaran terbuka atau menambah lagi cagaran dan membuat pinjaman seterusnya kepada PAB. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pematang. Pertama, kita harus tentukan dulu apakah harga yang adil yang boleh dibayar oleh kerajaan negeri kepada pihak splash, dan ini perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak, dan inilah yang sedang kita lakukan. Yang kedua, untuk memastikan nilaian itu satu nilaian yang adil kepada syarikat yang berkenaan, kerajaan negeri telah pun melantik penilai bebas untuk membantu kerajaan memberikan maklumat tentang nilai yang terbaik dan bertanggungjawab. Ketiganya, sebarang kos ataupun jumlah yang perlu dibayar kepada splash ini sekiranya melebihi 250 juta ringgit ataupun kurang daripada itu, ianya akan dirundingkan dengan Kerajaan Persekutuan dan Kementerian untuk melihat apakah kemampuan Kerajaan Persekutuan melalui PAB untuk menyerap aset-aset air ini, seperti yang telah kita lakukan dalam eksersis yang pertama dengan Syabas dan juga Puncak Niaga. Perbincangan awal telah pun dilakukan dengan Kerajaan Persekutuan sebelum ini, namun jumlah yang terakhir ataupun yang akan dipersetujui itu perlu dirundingkan terlebih dahulu sebelum kita merujuk perkara ini kepada Kerajaan Persekutuan. Terima kasih.